Apa khabar anda semua? Sekali lagi, selamat datang ke The Midnight Man with Jaden Zander. Saya Jaden dan pada malam ini seperti yang anda lihat, saya bukan berada di dalam kenderaan saya kerana saya berada di rumah, di studio saya. Ya. Kenapa saya tidak keluar pada hari ini? Kerana pada minggu ini badan saya tak sedap sangat kerana tekak saya ni gatal. Jadi apabila saya bercerita, kadang-kadang saya akan batuk. Jadi anda faham-faham je lah kalau saya batuk kerana tekak saya betul gatal. Dan pada malam ini juga kita ada cerita-cerita daripada pendengar yang telah disumbangkan kepada saya untuk anda semua di luar sana. Jadi tanpa berlengah lagi, apa kata kalau kita pergi ke intro dulu. Jom. Selamat datang kembali ke The Midnight Man with Jaden Zander. Sekali lagi, saya Jaden dan pada minggu ini saya berada di dalam studio saya di rumah kerana telah dikatakan tadi tekak saya ni betul gatal. Nak berbual pun susah kerana saya akan batuk. Jadi kalau saya sedang bercerita ni dan saya batuk, anda tahu je lah kenapa ya. Kan kata okey, tak apa, kita akan pergi ke cerita yang pertama yang telah disumbangkan oleh salah seorang pendengar The Midnight Man with Jaden Zander yang bernama Erhas ya. Ceritanya berbunyi begini. Nama saya Erhas dan saya adalah seorang pekerja awam lah. Dan semua tahu yang pekerja awam ni selalu bekerja mengikut corak shift. Saya ada kalanya bekerja di waktu pagi, petang ataupun malam. Saya sudah bernikah dan mempunyai 2 cahaya mata. Pada tahun 2015, saya dan isteri telah berjaya membeli sebuah flat idaman kami di kawasan pilihan kami. Tetapi kami mengambil masa setahun sebelum kami berpindah dan rumah itu dibiarkan kosong selama setahun. Kerana isteri saya baru bersalin dan kami mahu seseorang untuk membantu isteri saya menjaga bayi dan dirinya sendiri kerana kami adalah ibu dan bapa buat kali pertama pada ketika itu. Selepas tahun kosong rumah kami memutuskan untuk berpindah selepas kami melakukan beberapa pengubahsuaian. Seperti semua pasangan lain, kami teruja untuk berpindah. Tidak lama kemudian tiba masanya untuk kami berpindah. Dan pada hari yang dikatakan itu, saya telah pergi membuka pintu dan mengazankan di ruang dan ke semua bilik, dan kemudian kami mula berpindah. Ayah saya beberapa bulan tinggal di sana, tiada sebarang insiden dan kami gembira dengan rumah bangsa kami sehingga suatu hari ketika saya bekerja shift malam. Inilah cerita dia seorang ni. Jadi pada satu sudut kawasan dewan di ruang tamu ni lah kami ada swing chair. Maklumlah kata Erhas ni dia nak feeling resort kan. Jadi kerusi buai sentiasa menjadi tempat untuk saya duduk melihat keluar tingkap dan merenung tentang kehidupan. Tetapi malam itu ketika isteri dan anak saya berehat di dalam bilik selepas saya keluar dari kerja, dia tiba-tiba menghantar mesej kepada saya dan memberitahu saya dia dapat mendengar kerusi buaian itu bergerak dan seolah-olah seseorang sedang duduk di atasnya. Knowing my wife lah, dia kata yang kuat semangat, dia tidak indahkanlah mungkin angin katanya. Jadi selepas beberapa tahun tidak ada apa-apalah yang terjadi sehingga saya bermula kerja shift sekali lagi ya, kerana mungkin beliau beberapa tahun ini beliau kerja office hour lah ya. Dan kali ini kami mempunyai anak kedua. Isteri sedang menunaikan solat isyak dan apabila dia selesai, dia melihat anak bungsu kami berlari keluar ke dapur. Jadi dia pun panggil lah, adik.
Tapi tidak ada jawapan. Jadi dia memutuskan untuk keluar ke dapur untuk mencari anak bungsu saya. Tetapi tiada sesiapa di sana. Dan apabila dia kembali ke bilik di mana anak-anak kami berada pada mulanya, mereka semua berada di dalam bilik itu. Jadi siapakah sebenarnya yang isteri saya melihat keluar dari bilik, berlari masuk ke dapur? Sehingga hari ini kami tidak tahu. Itulah cerita yang pertama daripada Erhas tentang rumah beliau lah. Memang dikatakan kalau rumah-rumah ni kalau ditinggalkan lama kan, ada penghuni-penghuni yang tidak diizinkan lah akan tinggal di situ. Dan seperti Erhas ni, beliau telah kosongkan rumah itu selama setahun sebelum berpindah, ya. Jadi kita tak tahulah kan apa benda yang berada di dalam rumah itu. Dan itulah cerita pertama daripada Erhas, dan kita akan berehat dan kita akan kembali, ya. Saya pun nak minum air kerana saya tengah gatal ni. Saya nak minum air dan kita akan kembali dengan cerita yang kedua daripada Erhas juga, ya. Jangan ke mana-mana. Ya, sekali lagi anda berada di YouTube dan podcast The Midnight Man with Jane Zander. Dan kepada anda yang baru masuk, selamat datang. Kita telah pun bercerita satu cerita yang telah dikongsi oleh salah seorang pendengar saya bernama Erhas. Dan sekarang saya akan mengemukakan cerita lagi daripada Erhas tentang kejadian yang telah berlaku di dalam rumah yang sama, ya. Okey, cerita yang kedua ni berbunyi beginilah. Di dalam rumah Erhas ni ada satu bilik ni yang telah dikhaskan untuk anak-anak beliau, dan di dalam bilik ni banyak mainan, dan salah satu mainan ni ialah mainan kereta yang ada tengkorak di atasnya lah, dikatakan oleh Erhas. Dan mainan kereta ni telah dibeli di Toys R Us. Dan untuk menggerakkan kereta ni kan, kena picit lah satu butang ni, dan kereta ini akan mulakan enjin dia dan bergerak. Okey, itu kereta itu mainan kereta ni lah. Okey, dan ceritanya berbunyi begini. Okey, cerita ni berlaku pada bulan puasa, bulan Ramadan. Dan pada satu hari ni sedang keluarga Erhas ni bersahur pada paginya. Kereta ini, ingat kereta ni nak kena picit butang dia baru enjinnya akan dimulakan dan bergerak dengan sendirinya. Pada masa itu tak ada orang main dengan kereta tu, ya. Dan Erhas telah memberitahu saya bahawa kereta tu pada bulan Ramadan mereka berada di ruang tamu sedang bersahur. Kereta tu bergerak dengan sendirinya. Tak ada orang main dengan kereta tu, bergerak dengan sendirinya. Jadi mereka pun macam terperanjat beruk lah kira. Tak sangka kan yang kereta tu akan bergerak. Tapi kerana tu bulan Ramadan, jadi diorang pun macam tak ada apa-apalah, mungkin mainan kan, jadi mungkinlah bergerak dengan sendirinya. Dan itu cerita yang tentang kereta tu lah. Dan ada lagi satu mainan di dalam bilik anak-anak Erhas ni, ya. Mainan ini ialah sebuah rumah anak patung. Dan rumah anak patung ni, depan pintu dia ada doorbell, ada loceng lah untuk kira mainan ada doorbell. Dan pada suatu hari ini sedang Erhas dengan keluarganya berada di dalam biliknya lah, sedang menonton TV. Tiba-tiba beliau dan keluarganya terdengar ya, loceng di rumah anak patung ini berbunyi dengan sendirinya. Bayangkan keluarga dia, isteri dengan dua anaknya bersama dengan Erhas berada di dalam bilik beliau sedang menonton TV, dan loceng di rumah anak patung ini berbunyi dengan sendirinya. Jadi apa pun diorang pun terperanjat. Jadi apa diorang buat? Diorang pun mengeluarkan bateri
daripada rumah anak patung ni lah. Jadi semenjak diorang keluarkan bateri tu, tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Dan mungkin Erhas telah katakan lah, mungkin itu makhluk halus ni datang ziarah je lah, bukan dikatakan rumah tu rumah angker, datang ziarah je. Dan dikatakan salah satu cerita, tapi beliau tidak beritahulah yang mana satu. Dan salah satu cerita itu terjadi pada bulan hantu. Ya, ingat ya, bulan hantu seram ya. Ya, jadi itulah cerita-cerita yang telah dikongsi oleh Erhas ya. Dan pada episod ke-10 ni, itu sajalah cerita yang saya ada, kerana saya betul tak boleh tahan lagi. Tekak saya ni betul katal. Jadi saya perlu berehat. Dan saya harap anda telah terhibur. Dan kepada anda semua di luar sana, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga yang paling penting, subscribe kepada YouTube channel saya ya. Dan beritahulah kawan-kawan anda dan suruh mereka datang menziarahi The Midnight Man with Jayden Zander. Dan kepada anda juga, jika anda ada cerita-cerita untuk dikongsi, anda boleh email kepada saya di alamat email yang tertera di bawah ya. Dan dengan itu, daripada saya kepada anda, saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.